أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Bacalah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan nama Tuhanmu yang menciptakan sekalian makhluk. Yang menciptakan manusia dari sebuku darah beku. Bacalah dan Tuhanmu yang amat pemurah. Yang mengajar manusia melalui pena, kalam dan tulisan. Ia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Surah yang dibaca ini ialah Suratul Alaq. Ayat-ayat yang dibaca ini ialah ayat-ayat yang pertama yang diwahyikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surah ini termasuk di kalangan surah Makkiyah. Surah yang diturunkan di Makkatul Mukarramah. Menyatakan kurnia Allah kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurunkan Al-Quran secara wahyu. Dilantik menjadi Rasul dan Nabi akhir zaman. Dinyatakan pada permulaan ayat yang dibaca ini, berkenaan dengan ilmu. Ilmu adalah rezeki roh. Makanan roh yang diberi oleh Allah kepada manusia. Bersama dengan iman, akal. Tak cukup dengan jasad dan nyawa sahaja. Mesti ada ilmu. Ilmu yang dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah ayat-ayat yang pertama yang diturunkan. Surah ini juga menyebut penentangan manusia terhadap ajaran Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata kerana harta. Kerana nak harta, berebut harta, menganggap Islam ni menghalang untuk dapat harta. Harta menjadi sebab yang pertama untuk menentang Islam. Kerana boleh harta lawan Islam. Cepat boleh harta lawan Islam. Bahkan harta menjadi kiblat kepada ideologi ciptaan manusia pada hari ini. Ideologi kapitalis, sosialis, komunis, pragmatis. Semua ideologi ini berasaskan kepada ekonomi. Nak cari harta semata-mata. Harta dianggap sebagai Tuhan yang dipuja. Lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau zaman dulu sembah berhala, zaman ini sembah harta pula. Dia dedahkan Abu Jahal, pemimpin yang pertama di Mekah, berada di hadapan menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia tengok Nabi seorang yang mulia, seorang yang baik, yang benar, yang amanah, akhlaknya terpuji, sangat bijak. Bila bawa Islam terus melawan. Bahkan merancang untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekadar menghalang nak semayang, merancang nak bunuh Nabi. Kita akan baca kisahnya kemudian. Akibatnya dia dihumban ke dalam neraka. Dibinasakan di dunia, dibinasakan di hari akhirat. Ke dalam neraka. Ayat yang pertama iaitu 4 ayat.
5 ayat yang kita baca ni ialah ayat-ayat yang pertama yang diwahyikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik saja dia lantik menjadi rasul. Disebut di dalam hadis-hadis Bukhari, Muslim, Sunan Arba'ah dan Musnad Imam Ahmad. Sebelum dilantik menjadi rasul, Nabi bermimpi melihat macam fajar cahaya. Kemudian Allah Ta'ala jadikan Nabi suka mengasingkan diri daripada masyarakat jahiliah. Seterusnya mengambil keputusan bersembunyi di Gua Hira, Jabal Nur, bukit yang ada di Mekah yang dapat dilihat kemuncaknya. Bersembunyi dalam gua itu, menjauhkan diri bermanusia, di mana kemuncak bukit ini dapat dilihat Mekah seluruhnya. Itu tempat yang dipilih oleh Nabi SAW. Berulang-alik ke Gua Hira, mengambil bekal, dibekalkan oleh isterinya Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Setelah beberapa hari beribadat, tiba-tiba satu malam di bulan Ramadan, datang malaikat Jibril, merupakan dirinya seperti seorang lelaki, memeluk Nabi SAW, suruh Nabi baca, bawa surat. Iqra, baca. Nabi kata, ma ana biqari'in, aku tak boleh baca. Nabi kata, bukan aku yang membaca. Lalu dipeluknya Nabi. Nabi tak boleh nak buang malaikat yang gagah itu, nak sesok. Lepas tu dia lepas pula, Iqra, baca. Nabi kata, ma ana biqari'in, aku tak boleh baca, aku tak mahu baca. Nabi kata. Lepas tu dia peluk pula, lepas tu dia lepas. Kemudian disebutnya firman Allah Ta'ala, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu saja. 5 ayat saja. Ayat-ayat yang dibaca terus melekat di dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat cerita-cerita Allah Ta'ala jadikan begitu. Lalu Nabi keluar dalam keadaan yang cemah dan ketakutan. Keluar, tengok di atas langit orang tadi. Wahai Muhammad, mu Rasulullah. Paling kanan ada juga atas langit, paling kiri ada, keliling pening ada belakang, tak boleh lari. Lalu balik ke rumah balik rumah dalam keadaan segera. Siapa di rumah, zammiluni, 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 selimut aku, suruh selimut. Lalu Khadijah dan keluarganya menyelimut Nabi dalam keadaan demam, kerana cemah menerima wahyi yang pertama. Demam dalam keadaan yang ketakutan, tak dia nak lari, demam. Setelah reda, Khadijah tanya ada apa. Lalu Nabi pun cerita apa yang berlaku. Khadijah kata, Tuhan tidak apa-apakanmu. Jangan takut, mu seorang yang benar, yang tak berbohong, yang tak buat jahat, yang memuliakan tetamu, menolong orang susah, buat benda yang baik, sudah tentulah Tuhan tidak akan apa-apakanmu. Khadijah memberi semangat. Bukan terus sudah kerja dah, mati dah sekali ni, tak kata begitu. Kalau kita kat selesai lah, Allah sudahlah, mati dah. Ada. Tuhan beri semangat pada Khadijah radhiyallahu anha. Engkau tidak akan diapa-apakan. Kemudian Khadijah terus berjumpa dengan Waraqah bin Naufal, sepupu dia. Waraqah bin Naufal ialah seorang Mekah yang mengaji kitab. Dia jarang orang Mekah ni mengaji kitab. Waraqah bin Naufal seorang yang mengaji kitab, yang membaca kitab. Baca kitab-kitab agama. Tidak menyembah berhala. Baca kitab-kitab agama. Baca Taurah, baca Injil.
kita zaman dulu. Waraqah masa tu sudah tua. Mata tak nampak dah. Sangat tua, mata tak nampak. Lalu Khadijah cerita, Waraqah kata, suamimu dilantik menjadi Rasul. Yang mari itu ialah malaikat Jibril. Innahu namusul akbar alladhi ja'a Musa. Itu malaikat Jibril yang pernah menemui Nabi Musa alaihi salam. Suamimu menjadi Rasul. Jadi Rasul. Beritahu dia, jangan takut. Dan bila geda Nabi keluar tawaf di Kaabah, terserempak dengan Waraqah yang tawaf di Kaabah. Waraqah yang sudah buta bertanyakan Nabi, cerita apa yang berlaku. Nabi pun cerita. Lalu Waraqah kata, engkau akan dihalau. Jaga, engkau akan dihalau, akan dihambat daripada Mekah ini oleh kaummu sendiri. Kalau aku panjang umur, aku akan bersama denganmu, berjuang denganmu. Nabi kata, adakah aku akan dihalau, akan dihambat? Aku tak buat salah, tak buat apa. Kata Waraqah, memanglah orang yang ditugaskan macam ni akan ditentang oleh kaumnya. Nabi-nabi zaman dulu begitulah sifatnya. Maka mu akan terima nasib ini, akan ditentang, akan dihalau oleh kaummu. Kalau aku panjang umur, aku bersama denganmu. Waraqah meninggal dunia, mati selepas itu, dan Nabi tak terima wahyi lagi. Wahyi tak terima, putus, menyebabkan Nabi dalam keadaan yang serba salah. Mengikut riwayat Imam Ahmad, Nabi naik atas bukit macam nak terjun daripada bukit. Lalu malaikat Jibril mari. Jibril mari, wahai Muhammad, engkau Rasulullah. Naik atas bukit, Jibril mari pula. Jibril datang memberi semangat. Selepas itu barulah diturun ayat-ayat yang lain. Diturun ayat-ayat yang lain, di mana ayat-ayat ini adalah Quran yang pertama diturunkan. Pasal apa dah ubah dulu dalam kitab Quran kita, itu penyusunan yang dibuat oleh sahabat-sahabat mengikut yang diatur sebagaimana yang disuruh oleh Nabi SAW. Surah Fatihah dulu, surah Baqarah, Iqra ni kemudian. Padahal ayat yang pertama diturunkan ialah ayat yang dibaca ni, untuk menyatakan asas kepada tugas manusia untuk beribadat, untuk memakmurkan bumi, untuk melaksanakan syariat, ialah dengan ilmu. Dan ilmu mesti dicari dengan alat dia. Alat dia membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Nak dapat ilmu kena baca. Tak baca tak boleh ilmu. Adapun Nabi SAW diberi ilmu tidak dengan membaca. Itu istimewa. Kerana Allah Ta'ala nak jadikan Quran adalah mukjizat ilmu. Untuk menegahkan Quran daripada Allah, bukan dikarang oleh Nabi SAW. Kerana Nabi tak tahu baca, tak tahu menulis, tak belajar dengan mana-mana ulama ahli kitab, tak belajar pun. Quran diwahyukan daripada Allah secara langsung untuk menjadi bukti Quran daripada Allah. Maka Nabi tak tahu baca, tak tahu menulis. Adapun orang lain kena baca, nak cari ilmu. Ilmu mestilah bismi rabbik, dengan nama Tuhan. Apa saja ilmu, sama ada ilmu agama ataupun ilmu dunia, mesti dengan nama Tuhan. Ilmu sains, ilmu teknologi, ilmu bumi, ilmu langit, ilmu pertanian, ilmu hayawan, ilmu yang berkait dengan manusia, mesti bismi rabbik, dengan nama Tuhan. Kerana dengan kita kaji kejadian-kejadian alam, kejadian manusia, kaji langit, kaji bumi, kaji pohon kayu, kaji binatang, disebut dalam ayat-ayat Quran,
menjadi dalil ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan saja belajar untuk dunia, belajar untuk menambahkan keimanan kepada Allah Taala. Dengan syarat semua ilmu dibaca dengan nama Tuhan, bukan dengan nama dunia. Kalau baca dengan nama dunia bukan dengan nama Tuhan, ilmu agama pun jadi tak pakar. Ada orang belajar agama, mengaji agama tinggi-tinggi, tapi bukan kerana Allah Ta'ala, bukan kerana Allah, bukan bismi rabbik, bukan dengan nama Tuhan. Belajar agama nak tahu je, belajar agama kerana nak kelebihan dunia. Belajar agama pun tak jadi apa kalau tidak dengan nama Tuhan. Mesti dengan nama Tuhan. Bahkan ilmu dunia sekalipun, kalau kita baca dengan nama Tuhan, kita dapat pahala yang besar. Ilmu pertanian, ilmu hayawan, ilmu apa saja dibaca dengan nama Tuhan untuk mengkaji kekuasaan Allah, kebesaran Allah, dan untuk menjalankan tugas menjadi khalifah Allah di atas muka bumi. Maka Islam telah berjaya bukan sahaja mengislamkan manusia, termasuk mengislamkan ilmu-ilmu. Bila Islam ditegakkan dalam sebuah kerajaan di Al-Madinatul Munawwarah, di mana diajak manusia kepada Islam. Setelah Islam berkembang ke seluruh pelosok dunia, Islam mengambil ilmu Parsi, ilmu Rom, ilmu India, ilmu Cina, ilmu Mesir, ilmu Yaman, ilmu Habasyah, ilmu Eropah, ilmu Afrika. Ilmu yang direka oleh manusia dengan pengalaman dia, diambil oleh Islam. Islam ambil ilmu tu bismi rabbik, dengan nama Tuhan. Dijadikan untuk buat kebajikan kepada manusia, buat kebajikan kepada dunia, sehingga orang Islam boleh menakluk dunia. Dan orang kafir tertarik dengan kebesaran Islam. Lalu orang kafir belajar ilmu dunia saja. Orang kafir belajar ilmu dunia saja, belajar ilmu sains saja daripada orang Islam. Belajar di Andalus, belajar di Baghdad, belajar di Mesir, belajar di India, kerajaan Mughal di India. Ambil ilmu orang Islam, ilmu perubatan, ilmu pertanian, ilmu macam-macam. Akhirnya manusia jadi jahanam. Sebab tak ada agama, tak ada akidah. Sebagai contohnya orang Islam kaji candu, kaji dadah, kaji arak. Tujuan ambil alkohol dia untuk abuse, nak belah orang sakit. Ambil candu, ambil dadah, sebahagian benda dicampur untuk dijadikan obat, menyegerakan obat itu masuk dalam badan. Ada batas halal dan haram. Ad-daruratu tubihul mahzurat, wad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Ini asas agama, asas kaedah agama yang dibuat oleh Islam dalam perkara yang tak ada nas. Darurat boleh menghalalkan yang haram. Benda yang haram dijadikan halal kerana darurat, untuk berubat orang sakit. Wad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Darurat itu diqadar dengan batas sempadan dia. Ada sukatan dia. Sukatan sekadar obat, sukatan sekadar biu. Orang putih ambil ilmu daripada orang Islam, lepas tu akidah tak ada, dosa pahala tak ada. Gunakan candu dadah untuk nak tenang fikiran, jadi pelawak. Nak tenangkan akal. Bila susah-susah, bahan dadah. Susah-susah minum arak banyak. Kau dengan mampu lagi, bukan jadi baik dah. Islam membenarkan buat senjata untuk menentang penceroboh, menentang orang zalim. Orang zalim ditentang dengan kekuatan senjata. Wa'idu lahum mastata'tum min quwwah. Sedialah sekadar kemampuan kamu dengan kekuatan. Quran kata. Tapi kalau berperang untuk lawan orang zalim, lawan orang menceroboh, tak boleh bunuh kanak-kanak, tak boleh bunuh orang tua, tak boleh bunuh menatang, tak boleh bunuh orang awam, tak boleh bunuh orang berniaga, tak boleh bunuh sami-sami dan padri-padri di gereja. Bunuh askar-askar yang terlibat dengan peperangan saja. Ini batas Islam. Bila orang putih buat senjata, bunuh habis. Tak ke kecil besar, tua muda, habis dengan menatang senjata beracun. Dalam sekelip mata boleh bunuh sejuta manusia. Lebih jahat daripada binatang.
Ini kenapa tak pakai iqra bismi rabbik, bacalah dengan nama Tuhanmu. Ilmu tak dibaca dengan nama Tuhan. Semua ilmu dibaca dengan nama Tuhan yang telah menjadikan, menciptakan alam, menciptakan manusia. Wallahu a'lam.